Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Adam Hafiz Ahmad dalam Berita Pagi. Kita mulakan pagi ini dengan tajuk utama. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengesan 11 lagi kluster baharu semalam dengan 7 daripadanya melibatkan tempat kerja, menjadikan jumlah keseluruhan kluster di seluruh negara ini sebanyak 548 dengan 242 kluster aktif dipantau. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata kluster tempat kerja itu dikesan melalui saringan berdasar di tempat kerja, manakala 4 kluster lain dikenal pasti menerusi saringan individu bergejala. Kluster tempat kerja terbabit dikesan di Selangor melibatkan kluster Jalan Pelayar dan kluster Sri Suria di Petaling, kluster Tapak Bina Bukit Semenyih dan kluster Bukit Angkat di Hulu Langat. Kluster Parit Jamil di Muara Johor serta kluster Tapak Bina Jalan Desa di Lembah Pantai dan kluster Jalan Raja di Lembah Pantai Ceras, Titiwangsa dan Kepung di Kuala Lumpur. Beliau berkata kluster Tapak Bina Bukit Semenyih mencatat 17 kes positif COVID-19 manakala kluster Bukit Angkat melaporkan 25 kes positif. 4 kluster baharu yang lain pula ialah kluster Tombovo di Putatan Sabah yang merekodkan 18 kes positif COVID-19, kluster Langit Selatan di Kuantan, kluster Bah Sayap di Miri, Sarawak dan kluster Mengkuang di Marang dan Kuala Nerus di Terengganu yang mencatat 10 kes. Dr. Nur Hisham berkata 53 kluster merekodkan pertambahan kes hari ini dengan kluster 5 jalan perindustrian mencatat kes baharu tertinggi sebanyak 200 kes, kluster Tapak Bina Jalan Desa 116 kes dan kluster Beringin 65 kes. Sudahlah syarat mengandung, seorang ibu muda terpaksa memandu selama 2 jam setengah untuk mencari pusat pemindahan sementara PPS apabila rumahnya di Taman Kota Jaya dekat sini dinaiki air awal pagi Sabtu lepas. Meskipun keletihan, Fazilah Hamdan 29 tahun tidak putus semangat, malah terus cekal memandu setelah satu demi satu PPS yang dikunjunginya bersama 3 anak perempuannya. Berusia antara 3 dan 7 tahun sudah penuh dengan mangsa banjir. Fazilah yang kini mengandung 6 bulan berkata setelah rumahnya di Taman Kota Jaya dinaiki air, beliau dan suami bersama 3 anaknya keluar menyelamatkan diri dan berhasrat berlindung di PPS pada kira-kira 1.30 pagi. Beliau menaiki kereta bersama 3 anak perempuan manakala suaminya Shahabuddin Sakiman 34 memandu sebuah lagi kereta yang dimuatkan dengan dokumen peribadi dan perkakasan rumah. Bagaimanapun, Fazilah amat bersyukur kerana wanita mengandung sepertinya diberi keutamaan seperti peluang mendapatkan rawatan kecil dan kaunseling oleh jururawat yang bertugas di PPS. Selain itu, kemudahan asas yang disediakan di PPS juga lengkap seperti tandas yang bersih, ruang kemah yang selesa dan diberi makan mengikut jadual. Tanpa menyalahkan mana-mana pihak berikutan sukar mendapatkan tempat di PPS, suri rumah itu berkata, pada hari pertama kejadian paras air naik dengan cepat di kota tinggi menyebabkan banyak rumah terjejas. Yang pasti, beliau tetap bersyukur apabila ramai mangsa banjir terdiri daripada bayi, kanak-kanak dan warga emas tetap diberi keutamaan dalam penempatan di PPS. Beralih ke berita seterusnya. Ratu Tempin Bowling Negara dan bekas juara dunia Shalin Zulkifli hari ini secara rasminya mengundur diri daripada mewakili Malaysia. Setiausaha Agung Kongres Tempin Bowling Malaysia MTBC, Maradona Chalk mengesahkan perkara ini dan berkata Shalin, 42 tahun yang mempunyai kerjaya cemerlang dengan mengumpul 74 pingat di peringkat senior, menyerahkan surat peletakan jawatannya menerusi Ketua Jurulatih Kebangsaan Holloway Chih pagi tadi. Beliau secara rasminya meletakkan jawatan daripada skuad negara dan dia telah mengumumkan persaraannya. Saya fikir beliau akan buat sidang media dalam masa terdekat. Beliau telah membayangkan sebelum ini bahawa sudah tiba masanya untuk bersara. Dia juga memandang kepada masa depan tetapi tidak pernah memberitahu tarikh sebenar. Jadi ia merupakan satu kejutan apabila beliau mengumumkannya hari ini. Chok berkata persaraan sering bermain di minda Shalin buat sekian lama dan MTBC menerima keputusan beliau dengan hati yang terbuka. Beliau berkata MTBC sebagai badan induk akan terus menyokong Shalin di waktu pasca persaraannya. Shalin dinobatkan sebagai olahragawati kebangsaan sebanyak 5 kali pada tahun 1994, 1996, 1997, 2001 dan 2002.
Beliau menjuarai kejohanan dunia 2003 di Malaysia, 2007 di Mexico dan 2017 di Las Vegas, Amerika Syarikat. Beralih ke berita dunia. Presiden Indonesia Joko Widodo Jokowi dan Menteri Kabinetnya akan menerima suntikan vaksin COVID-19 pada 13 Januari ini bagi meningkatkan keyakinan rakyat Republik itu terhadap vaksin berkenaan. Menteri Kesihatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin dalam satu kenyataan berkata Jokowi akan menjadi yang pertama diberikan suntikan vaksin berkenaan. Vaksinasi ini diharapkan dilanjutkan di daerah pada hari berikutnya secara serentak. Pada 16 Disember lepas, Jokowi mengumumkan vaksin COVID-19 akan diberikan secara percuma kepada rakyat Republik berkenaan. Sebelum itu, pada 6 Disember 2020, Indonesia menerima sebanyak 1.2 juta dos vaksin COVID-19 dari China, manakala 1.8 juta dos lagi vaksin diterima pada 31 Disember lepas. Sekian berita pagi ini, saya Adam Hafiz Ahmad. Sekiranya anda ada berita-berita menarik yang ingin dikongsikan, terus WhatsApp kami di 011114326432. Teruskan bersama Poli TV, mahasiswa pilihan nombor 1. Saya Adam Hafiz Ahmad. Assalamualaikum dan salam hormat.